Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazlan dalam Bicara PRN 17 Sabah, ruang bicara yang membedah lanskap politik dan denyut nadi rakyat menjelang pilihan raya negeri ke-17 Sabah. Kita semakin menghampiri detik penting yang bakal menentukan hala tuju negeri, dari persiapan jentera parti, strategi calon sehinggalah isu-isu tempatan yang menjadi perhatian pengundi. Dalam episod kali ini, kita bersama tokoh tempatan yang tidak asing lagi, Datuk Abdul Hajan Gurimbang, Ketua Bahagian JRS N64 Sulabayan. Selamat datang, Datuk. Terima kasih kerana menjemput saya untuk hadir bersama-sama media pada petang ini. Dari segi penerimaan rakyat terhadap JRS di kawasan Datuk, bagaimana suasana politik di peringkat akar umbi? JRS adalah merupakan satu parti yang mempunyai hala tuju melalui Sabah Maju Jaya, dan rasanya masyarakat di luar bandar khususnya kawasan Dun Sulabayan sudah mula mengenai dengan Parti Perjuangan Generasi Rakyat Sulabayan, khususnya di bawah pimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah melalui hala tuju. Melalui hala tuju itu jelas di mana kerajaan pada hari ini menggariskan 3 sektor yang utama, iaitu dalam sektor pendidikan, pertanian dan pelancongan. Dan ini adalah merupakan manifestasi pencapaian kerajaan yang dibentuk oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Hajiji untuk memberi keyakinan kepada rakyat khususnya di daerah Semporna. Walaupun Semporna itu adalah merupakan Dun Sulabayan pernah dipimpin oleh 2 tokoh, iaitu Yang Amat Berhormat Allahyarham Tun sekarang sebagai Ketua Menteri Sabah dan parlimennya Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syafiee yang pada ketika ini ialah Ketua Pembangkang Warisan Dia Negeri Sabah, manakala adunya Yang Berhormat Datuk Jaujan Sembakung selaku Timbalan Ketua Menteri. Soal jawatan rasanya masyarakat di Sulabayan tidak lagi mencari, kerana sudah pernah ditadbir oleh pemimpin-pemimpin yang mempunyai jawatan yang tinggi di peringkat negeri Sabah. Tetapi hari ini masyarakat di Pulau Bumbung menuntut tentang soal-soal pembangunan, kemudahan asas yang sepatutnya dapat dinikmati selari dengan pembangunan pada hari ini. Jadi sebelum kita pergi ke arah itu, mungkin saya nak tanya pada Datuk, semalam pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Dino, berkata pihaknya sudah memutamatkan agihan kerusi bersama Pakatan Harapan. Haji berkata jumlah kerusi dipersetujui 2 gabungan itu akan diketahui pada hari penamaan calon selain pengumuman tawaran manifesto selepas penamaan calon. Antara manifesto dan calon, mana satu Datuk melihat ianya penting khususnya di Sulabayan? Antara manifesto dan calon ini adalah satu keutamaan dan keperluan. Walaupun misal kata meletakkan satu calon yang kurang diminati oleh masyarakat, maka tentunya kita akan berhadapan dengan kekalahan. Dan bila pula calon yang tidak ada manifesto, kan akhirnya dia pun terkapai-kapai, tak tahu hala tuju apa yang dia tahu. Dan sekurang-kurangnya dia mengetahui denyutan rakyat. Dan dia sekurang-kurangnya sudah memperkenalkan sistem pentadbiran hala tuju pembangunan yang sepatutnya dapat direalisasikan di kawasan khususnya di kawasan Dun Sulabayan. Sulabayan dan Semporna dia antara kawasan yang banyak bergantung kepada sektor perikanan, pertanian dan juga aktiviti ekonomi kecil-kecilan. Dalam tempoh sebelum ini, JRS dan Datuk sendiri pasti ada usaha ke arah meningkatkan taraf hidup rakyat melalui unit pimpinan pembangunan masyarakat. Boleh Datuk kongsikan inisiatif utama yang telah dijalankan untuk membantu masyarakat dari segi kebajikan sosioekonomi? Di Semporna ini ada 3 dun. 1 Dun Sulabayan, 2 Bugaya dan ketiganya Dun Sinalang yang diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syafiee. Dalam sektor pembangunan, sebenarnya Dun Sulabayan adalah penyumbang ekonomi yang terbesar di Semporna, khususnya di Pantai Timur. Karena Sulabayan ini adalah merupakan kepulauan dan pulau-pulau itulah di situ letaknya pusat-pusat pelancongan dan industri perikanan. Dan sudah tentunya isu-isu yang akan dilontarkan oleh masyarakat, ini antara lain kemudahan asas. Sebagai warga pelancong, tentunya mempunyai kemudahan dari segi kemudahan pelancong, iaitu jeti awam, bot-bot, Begitu juga dengan nelayan, melibatkan
sumber ekonomi bagi masyarakat di luar bandar, khususnya di Dun Sulabayan. Dan perkara ini perlu diberi keutamaan oleh siapa calon yang akan dicalonkan oleh pihak kerajaan, dan manifesto ini yang harus diutamakan untuk melangsungkan kehidupan masyarakat di Dun Sulabayan, iaitu sekurang-kurangnya Pulau Bumbung itu dapat dimajukan selaras dengan pembangunan hari ini. Dari segi anak muda, macam mana Datuk? Dari segi pembangunan ekonomi. Anak muda di Dun Sulabayan menuntut perubahan, menuntut pembangunan. Karena dalam kita berhadapan dengan dunia baru, dalam globalisasi, media sosial, AI, sudah tentunya masyarakat belia di Dun Sulabayan ini inginkan perubahan. Ya, inginkan perubahan, tidak lagi berpaut kepada pimpinan corak pimpinan yang lama, hanya bergantung kepada bantuan-bantuan kerjaan. Tetapi dengan adanya dua sektor ini, pelancongan dan perikanan, kalau kita gambelingkan, sudah tentunya akan memberi ruang dan peluang kepada anak-anak muda, khususnya dalam sektor pelancongan. Bila pelancongan bergerak, semua boleh bergerak. Itulah antara lainnya. Saya tertarik, Datuk ada cakap tadi mengenai pelancongan. Kalau kita lihat, pembangkang di kawasan Semporna sering menyalahkan kerajaan negeri, terutamanya GRS, dalam isu seperti kebersihan, menonggokkan sampah, penempatan setinggan dan juga masalah stateless children. Pada pandangan Datuk, apa terhadap tuduhan-tuduhan ini, ada satu logik atau rasional? Okey, punca longgokan sampah di Semporna kita kena rawat macam penyakit. Sebelum dibagi ubat, kena rawat dulu air kencingnya, darahnya. Mana dengan kewujudan sampah sarap di Semporna adalah puncanya ialah kebanjiran rumah-rumah setinggan. Di samping kehadiran pendatang tanpa izin ke daerah Semporna yang tidak mempunyai sistem. Nah, inilah akibatnya. Jadi akibat daripada situ kesannya kepada pembangunan daerah Semporna. Ditokok tambah lagi dengan sistem pengurusan pelancongan di Semporna tidak tersusun, khususnya penyediaan jeti yang sepatutnya dinaik taraf selaras dengan kehadiran pelancong dari luar negara. Dan kalau ini dibiarkan, sudah tentunya akan membawa imej negara, negeri dan khususnya daerah Semporna. Tapi adakah benar kerajaan negeri tidak serius menangani isu ini? Atau ada pihak yang cuba mempolitikkan keadaan? Kerajaan negeri sudah berusaha untuk mengenal pasti di mana kawasan pengumpulan sampah. Tetapi bagi pihak pelaksana, Majlis Daerah perlu peka dan agresif bagi memastikan di mana kawasan untuk longgokan sampah itu, kutipan sampah dan pemunggaan sampah. Manakala penguatkuasaan itu penting kepada rumah-rumah setinggan, karena kalau dibiarkan tentunya akan lebih berselera lagi. Dan daerah Semporna itu sebagai daerah pelancongan yang bertaraf antara bangsa. Jadi sebagai anak jati daerah Semporna berasal dari Dun Sulabayan, saya mencadang supaya perkara ini dapat diatasi secepat mungkin, demi untuk sebab tahun depan adalah tahun melaut Malaysia. Jadi rasanya kena ada satu kawasan yang digazet sebagai zon pelancongan di daerah Semporna demi untuk memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur yang ingin melabur dalam sektor pelancongan. Begitu juga dengan keindahan-keindahan perlu dijaga kelestariannya. Tapi dalam konteks realiti di lapangan ni, Datuk, apa sebenarnya cabaran utama yang kerajaan negeri berdepan? Sebagai contoh, sepatutnya kerajaan negeri di Semporna adalah kawasan pembangkang, tetapi kalau di kerajaan pusat ia merupakan kerajaan perpaduan. Jadi dari sudut pengurusan dan pentadbiran tu, adakah patut kerajaan dari sudut mana pendirian kerajaan negeri ini dengan kerajaan persekutuan? Okay, sebab itu yang amat berhormat Perdana Menteri mengarahkan kerajaan perpaduan ini bukan kerajaan persaingan. Kita perlu berpadu. Dan wakil rakyat di Semporna dalam kerajaan persekutuan dia perpaduan. Di dalam kerajaan negeri pula hanya dia pembangkang dalam sidang Dewan Undangan Negeri. Tetapi dari sudut pandang pentadbiran, kita perlu bersama. Kita perlu bekerja sama dengan kerajaan negeri. Kita tidak boleh mempertahankan dan menyatakan karena saya adalah pembangkang. Kan? Bukan di situ soalannya. Soalannya bagaimana sebagai wakil rakyat menyelesaikan isu itu, merayu kepada kerajaan, walaupun saya adalah pembangkang, tetapi kawasan itu adalah penyumbang ekonomi kepada
negeri Sabah, khususnya dalam sektor pelancongan. Jadi rasanya kalau perkara ini dapat kita bincang bersama, sudah tentunya kerajaan negeri akan mengambil positif. Sebagai satu langkah, contoh di Semenanjung, kawasan Pambangkang. Kenapa boleh maju? Kenapa boleh bersih? Kan ada satu sistem kaedah yang di bawah bekerja sama demi untuk ruang dan peluang bagi masyarakat penduduk setempat, khususnya dalam sektor ekonomi. Tapi pemimpin pembangkang yang dekat dengan negeri lah, sosok tubuh pemimpin tu dah 30 tahun dah memegang tampuk kepimpinan dan pelbagai jawatan dalam kerajaan persekutuan selama ni, 2 tahun jadi CM. Kenapa tak selesai juga masalah? Kita ada dua kaedah. Satu, pimpinan tanggungjawab dia memastikan, tetapi dari sudut pandang tadbiran, tindakan itu perlu. Kita perlu bertindak, bukan hanya mengadakan mesyuarat, bukan hanya dilontarkan melalui isu-isu, tetapi apa tindakan? Tindakan itu yang bagi saya sebagai pemimpin muda yang diberi peranan, saya merayu supaya tindakan yang harus kita laksanakan, bukan perbincangan, tindakan. Sebagai satu contoh, bila mana saya diberi peranan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah sebagai pemimpin pembangunan masyarakat di 3 buah pulau yang didiami oleh pendatang tanpa izin dan bajau laut, kita ambil tindakan. Kita bersihkan kerana pulau itu perlukan kebersihan. Ini image negeri dalam sektor pelancongan. Memang pada mulanya paling susah memulakan sesuatu. Tetapi bila perkara itu memberi manfaat kepada rakyat dan pembangunan daerah, tentunya masyarakat akan akur dalam keadaan itu. Jadi sudah tiba masanya rumah-rumah setinggan di daerah sempurna perlu diselaraskan semula. Sebab kerajaan sebelum ini telah menyediakan satu kawasan untuk penempatan semula rumah-rumah setinggan. Dan inilah antara lain langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Tindakan. Bila tindakan dilaksanakan. Tapi kita lihat kempen-kempen, terutamanya Pembangkang lah, Warisan, ia terlampau agresif ke depan dengan memberi satu janji ataupun harapan, kalau menang tahun depan siap bekalan air. Kalau menang ni Datuk, apa pandangan Datuk terhadap gaya politik seperti ini? Dalam sistem file dan rekod, bercakap itu mudah, tapi melaksanakan itu bukan semudah itu. Sebab pelaksanaannya ada proses dia. Proses pengambilan alih tanah, kan, pengiraan costing, kan. Lepas itu kerja-kerja yang dilaksanakan, bahan-bahan yang untuk digunakan bukan semudah itu kita terus dapat. Dan tempo pelaksanaan sekurang-kurangnya memang 2 hingga 3 tahun. Atau mustahil kalau 1 tahun boleh buat. Bagi saya ini cuma persepsi bayangan saja. Tapi kalau adakah rakyat masih percaya terhadap janji lama yang diperbarui ni, atau rakyat lebih cenderung kepada kepimpinan baru seperti yang dibawa oleh JRS cakap buat kerajaan JRS pada hari ini kurang bercakap tapi melaksanakan. Bila ada soalan dibangkitkan, rupa-rupanya soalan-soalan Tuman itu rupanya kerajaan JRS telah laksanakan. Sebagai satu contoh, ampangan air di beberapa kawasan. Bila dibangkitkan, rupa-rupanya projek ini sudah dilaksanakan lebih awal. Itu lantar lainnya. Jadi semua ampangan ini dijangkakan siap pada tahun 2026. Jadi mungkin Pembangkang seandainya berkuasa 1 tahun malah 1 tahun depan siap. Itu antara lainnya. Tapi apa perbezaan utama antara pendekatan JRS dengan kepimpinan kerajaan Pembangkang dari segi pembangunan sebenar ataupun aspirasi terhadap Sabah, dan juga kita khususkan dekat Sulabayan? Okey. Kerajaan JRS di bawah pimpinan Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah pada hari ini dia merancang sesuatu, dan sebelum dia bercakap sesuatu dia ada satu plan pembangunan. Dia rancang mengambil kira semua sudut laporan daripada jabatan-jabatan teknikal yang terlibat sebelum ianya diumumkan untuk dilaksanakan. Manakala parti-parti lain belum ada perancangan, masalah tanah belum selesai, tiba-tiba kalau kita memerintah kita akan laksanakan ini itu. Tapi balik asal rupanya
isu pembangunan ini adalah melibatkan tanah. Kita selesaikan isu tanah dulu, isu pembangunan, costing, baru kita dapat bicara soal pembangunan. Dan inilah antara lain langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Ji. Walaupun bermacam-macam tomahan, tuduhan yang gagal, tapi sebenarnya dia tidak gagal. Dia sudah melaksanakan. Hanya tunggu masa yang sesuai, projek-projek yang dirancang untuk disiapkan. Okey Datuk, akhir sekali Datuk. PRN 17 dilihat sebagai penentu arah politik Sabah ni untuk 5 tahun akan datang. Apa harapan Datuk terhadap PRN 17 kali ini, khususnya di Dun Sulabayan? PRN 17 adalah merupakan satu pilihan raya yang agak dinamik sedikit berbanding pilihan raya sebelum ini. Sebab ramai bekas-bekas pemimpin kanan dalam kerajaan sebelum ini yang mengamudi, yang cuba menampilkan diri semula. Tetapi hakikatnya bagi pandangan saya tentang isu pilihan raya kali ini, kita akan melihat kepada hala tuju parti yang akan mengamudi pimpinan kerajaan. Itu yang penting. Yang kedua, barisan pimpinan-pimpinan itu mempunyai keupayaan, kebolehan untuk mentadbir negeri. Dan yang ketiganya, kita mencari pemimpin-pemimpin bukan retorik yang bersih, yang benar-benar untuk dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai pemimpin untuk mengangkat negeri Sabah ke satu negeri yang lebih maju seperti di negeri Sarawak. Datuk ada pesanan atau nasihat untuk rakyat Sulabayan menjelang PRN 17 ni? Nasihat saya kepada masyarakat di negeri Sabah, khususnya di Dun Sulabayan. Marilah kita sama-sama merapatkan hubungan silaturahim, perpaduan demi untuk membangunkan kawasan kita, di mana kawasan Dun Sulabayan ini adalah merupakan kawasan yang strategik untuk dibangunkan. Sebab dalam perancangan kerajaan negeri di bawah program Blue Economy, iaitu ada terdapat di Dun Sulabayan, laut jernih, koral cantik, ikan mahal, pulau yang indah. Yang inilah antara lain yang harus kita jaga bersama demi untuk kelangsungan jenis kita di masa akan datang. Pilihlah pemimpin yang benar-benar mempunyai keupayaan, kebolehan, potensi untuk membangunkan Dun Sulabayan, bukan pemimpin retorik. Okey, terima kasih kepada Datuk Abdul Hajan Gorimbang, Ketua Bahagian JRS N64 Sulabayan atas perkongsian yang cukup bernas dan terus terang tentang persiapan menjelang PRN 17, usaha membela rakyat di peringkat akar umbi, serta cabaran sebenar di lapangan politik Sabah hari ini. Apa yang jelas, perjalanan menuju PRN 17 bukan sekadar soal politik dan parti, tetapi hala tuju masa depan negeri dan kesejahteraan rakyat. Kepada anda yang mendengar, jangan lupa terus ikuti siri-siri seterusnya bicara PRN 17 Sabah untuk lebih banyak pandangan dan analisis daripada tokoh-tokoh politik serta penganalisis politik tanah air. Saya Fazlan, terima kasih kerana bersama kami. Hingga bertemu lagi di episod akan datang. Salam hormat dan teruskan semangat Sabah Maju Jaya.